علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربي ذمن بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ المؤلف والعالم العلامة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين أي في الدنيا والآخرة. Kata pengarang kita rahimahullah ta'ala pada muka surat 13 lagi kan? Surat 13 iaitu pada nak bicarakan puak-puak murji'ah, kaum-kaum firqah murji'ah, yakni kaum-kaum yang ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkeluar daripada solusi manhaj Al-Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan dua bayinah. Yang pertama bayinah Al-Sunnah wal Jamaah dalam nak mengintikak, nak kenal sifat Tuhan ni, iaitu wasilahnya akal. Akal, wasilah usulnya akal. Lalu tapi mereka tak tepat dengan akal, mereka tinggalkan Quran. Mereka ambil akal. Kenapa? Akal itu maksud. Tempat tujuan bicara dia. Tempat dia nak akal. Dan ada pun kita akal ini wasilah dia. Jadi perantaraan. Bukan maksud. Habis tu. Tengok. Dan setengah mereka itu bagi nombor 3 daripada bawah tak? Betul tak? Jauh 3 daripada bawah tak? Dan setengah mereka itu yakni kaum murji'ah. I'tiqadnya kaum murji'ah dan katanya lain. Dia kata dia i'tiqad dan dia kata gitu. Apa tak? Dia dua beza ni. Beza dua kan. Kalau firqah lebih banyak lah. Orang timur lah ni. Orang pesen kata Tuhan tak bersifat. Tuhan ni bukan hidup, bukannya mati. Dia kata gitu. Nah, dia kata gitu. Kalau dia kata gitu dengan sebab jahil dia. Walhal dia ada akal, sehat. Maknanya seorang yang mampu belajar, dia belajar di atas jalanan tertib yang difardukan secara ijma' ulama. Dia tinggal. Dia kata gitu dah. Dia tak i'tiqad lagi tu. Kata tu atas sebab jahil dia. Mata-mata dengan buah jahil dia. Buah fikir dia lah. Tak berpandukan dengan Quran. Ikut fikir molek dia akan dia cakap gitu. Tuhan ni apa Tuhan ni? Tuhan ni dia tak hidup, dia tak mati. Dia panggil tak kenal hukum ketuhanan. Kita ni bila sebut kata hukum Tuhan ni, kita dah tahu lah. Apa dia hukum ni, iaitu hukum-hukum ni isbatu amrin di amrin ukhar. Maknanya kita meletakkan satu pekerjaan perkara bagi perkara yang lain, iaitu nafi. Nampak? Nafi atau isbat. Nafi atau isbat, kita dua tu je akal kita. Nak kenal Tuhan ini dengan akal. Lepas tu bayinah yang kedua, menepati dengan Quran. Tak bersalahan dengan Quran. Apa yang natijah keluar pada akal kita tak salah dengan Quran. Misal kata
atau Nabi? Hak ni isbat pun tak, Nabi pun tak. Tuhan tak hidup. Misal katalah, mana apa? Tak isbat. Tuhan tak mati. Mana tak dia hukum nak hukum ni kena sebab satu. Salah satu Tuhan. Kalau kata Tuhan tak mati, lazim mestilah akal tak boleh nak terima. Tuhan tu hidup. Dia tu bersifat dengan hidup lah. Isbat akal ke isbat gitu. Lepas tu, menepati dengan Quran kata, Allahu Allahul ladzi Allahul hayyul qayyum. Quran apa? Allah menyatakan sifat dalam Quran, dia yang mempunyai sifat penghidup. Akal kita meletakkan, meletakkan. Ya sungguh betul, pasti Tuhan itu bersifat dengan hayat, hidup. Ini bila kata Tuhan tak hidup, Tuhan tak mati. Tak ada Nabi pun tak isbat ada. Jadi Tuhan itu bersifat apa? Dia panggil apa? Tak kenal hukum Tuhan, maka tak lepas pada air itu. Tak lepas pada air. Jadi orang ni kata gini, dosa sama hidup, dosa 24 jam. Malaikat tu catat dosa 24 jam dah catat dosa. Tapi kalau kata dia iktikad lagu tu, kata gitu sebab lahir tak belajar. Lepas tu dia iktikad juga lagu tu, mana pegang di hati dia percaya juga. Bukan kata saja. Kata serta pegang di hati lagu tu lah Tuhan tak hidup, Tuhan tak mati. Mana dia tak letakkan salah satu. Sama ada Nabi atau apa isbah. Isbah mana meletakkan Tuhan tu bersifat dengan sifat penghidup. Ataupun Nabi, mustahil Tuhan itu tidak hidup dengan lawannya. Tu. Itu kata, iktikad sudah kata. Kata mana? Barang siapa mengucap La ilaha illallah, La ilaha, tiada Tuhan illallah, La ilaha, tiada Tuhan. Tiada Tuhan apa? Ai ma'budu bil haqq. Tu tak ada Tuhan, ai ma'budu bil haqq ataupun mawjud bil haqq. Tiada Tuhan mana? Mawjud bil haqq, yang wujud, yang ada dengan sebenar-benar wujudnya, illallah, melainkan Allah. Ataupun la ilaha ai la ma'budu bil haqq, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar sembah pada hakikat wujud ni, illallah, melainkan Allah. Jadi fahamlah, Tuhan itu nama bagi satu zat. Allah itu nama bagi satu zat. Zat mana? Zat yang wajibal wujud, hak wajib wujud. Lagi zat mana? Zat yang wajibal makhluq, yang wajib semua. Itu Tuhan. Itu hukum Tuhan lah dipanggil. Bila zat tu ada, bila zat tu wajib semua, maka wajiblah zat itu pada akal kita bersifat dengan sifat hidup. Kenapa? Tiap-tiap benda yang hidup, yang ada tu, pastilah dia bersifat dengan hidup. Akal kita tak boleh terima satu benda yang ada tidak hidup. Boleh terima akal kita satu benda yang ada dan tidak hidup? Tak boleh nak terima lah. Tak terima. Tiap-tiap benda tu ada hidup. Cuma beza. Beza kan lain pada Allah, hidup dengan roh, dengan nyawa, dengan nafsu, dengan akal. Pokok hidup. Hidup benar. Ini hidup dengan roh dia, ada roh dia. Tak? Walaupun kita ada nyawa, tak ada akal. Hidup belaka. Ada orang Ta'ala hidup dengan benda. Hidup dengan sifat penghidup, dengan sifat hayat, bukan dengan roh. Haram kalau kita kata Tuhan tu hidup juga, tapi hidup benda, hidup dengan roh yang qadim. Walaupun kita cakap dengan roh yang qadim sekalipun, haram hukum dia berkata begitu. Kenapa? Menyalahi dengan perkhabarannya Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia khabar apa dia kata? Allahul Hayyul Qayyum. Dia sebut terang-terang. Bukan mutasyarihat dah. Sebut cara terang tu. Sorek dia bersifat dengan sifat Hayy, hidup. Dah. Habis. Siapa-siapa hak mengucap la ilaha illallah, kemudian maka berbuat taat. Buat taat. Atau berbuat maksiat, salah satu. Salah satu. Berbuat taat atau berbuat maksiat, salah satu. Mengucap dah. Ada. Maka berbuat taat atau berbuat salah satu. Dia tak boleh pun dua perkara dalam satu masa. Seperti akal kita boleh terima tak? Dalam satu masa diam dan gerak. Satu masa gerak, diam tu seketok dalam satu masa. Boleh? Boleh terima akal kita? Tak boleh terima. Akal kita tak ada. Kalau tak gerak ni diam. Kalau diam kalau ada diam, tak ada lah gerak. Kalau ada gerak, tak ada lah diam. Nampak? Dia tak beripung. Tak beripung dalam satu masa dua perkara. Gitu juga Allah Ta'ala bila dia kata dah, tak hidup, tak mati. Beripung satu masa dua perkara. Dan tak hidup, tak mati. Boleh beripung. Dalam satu masa Allah tu bersifat dengan tak hidup, tak mati. Tak ada terima. Sebab tu kata akal ni wasilah yang besar sekali kita nak kenal. Jadi wajib kita belajar kenal hukum akal tu, dia panggil wajib syarak. Wajib syarak. Maknanya kalau kita tak belajar kenal hukum akal hak tiga tu, dosa lah kita. Cuba ni tengok. Ni tengok. Ni pokok hak nak guna akal. Ni pokok merjiat hak nak guna akal semata. Tak tepat, tak betul. Kalau akal tu menyalah hingga kurang. Tinggal kurang, ambil akal. Setengahnya mana? Setengahnya pula ambil Quran semata-mata. Mana? Ada? Ambil Quran semata-mata, pakar hak zahir, pakar hak mukamat, pakar. Ada? Tidak dengan keedah, tinggal akal pula. Dia panggil pakar Quran semata-mata. Ada? Orang tasyariah pakar juga, pak dah lewat hujah. Tuan kata dia ada tangan lah. Tuan kata dia lah, duduk atas. Kebiasaan lagu tu. Tak ada sisa pun nampak tu. Sebab apa? Tinggal satu pihak, ambil satu pihak. Walhal Quran ni Allah Ta'ala sebut apa? Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Imam Nawawi Imam Ghazali mentafsirkan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Tafsir yang pertama, cahaya yang pertama iaitu Quran. Ala nur di atas cahaya iaitu akal. Jadi mana? Akal ni wasilah nak kenal Tuhan. Nampak tak? Jadi mana? Quran ni turun dok atas orang gila. Tak turun atas orang gila. Maknanya tak ada taklif Quran atas orang gila. Quran ni turun dok atas lembu kubah. Tak turun atas lembu Quran. Tak turun makna tak ada taklif di atas lembu kubah. Jadi Quran ni dia turun apa? Taklif Quran ni turun di atas orang yang ada akal. Jadi faham? Quran ni nak menyempurnakan akal. Jadi akal tu wasilah untuk nak faham Quran. Maksud kita nak faham Quran, tapi wasilahnya tak boleh tidak nak faham Quran tu melainkan wasilah dengan akal. Tapi ni tak pakai akal pula. Biasa pakai Quran semata, tinggal akal. Sedangkan akal adalah wasilah nak faham Quran. Tinggal tak pakai akal, nak pakai Quran semata. Sabarlah. Ada pun Ahlussunnah wal Jamaah, al-bayyinah naqliyah, Quran hadis, ambil pakai, lepas tu al-bayyinah aqliyah, ambil guna pakai. Dua-dua. Dua-dua. Sebab apa? Quran dan akal dia tak kesalahan. Tak kesalahan. Tak kesalahan. Selama-lama tak kesalahan. Kalau kita tengok kesalahan, tengok, oh itu di kita. Cetek jahilnya kita. Sebab tu Allah sebut banyak. Ya ulul albab afala tatazakkarun afala ta'qilun. Nampak? Itu tuju mana? Afala tubsirun.
tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Apa makna melihat? Mana? Tidakkah kamu memikirkan? Fikir apa? Akal. Ada. Wasilah yang besar. Habis. Kalau buat taat, buat maksiat, sama juga keduanya. Sama keduanya. Sama keduanya. Dan lagi intikab setengah mereka itu, barang siapa mengesakan hak Allah Ta'ala dan percaya akan dia hak Allah Ta'ala, maka sekali-kali tiada tersurat atasnya. Barang siapa tu? Apa benda? Tersurat, tertaklif dosa besar tu. Aduh, tak ada dosa. Nak ayat mana? Nak pergi faham gini. Ayat makna dia murjiah itikad dia. Siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah, kalau buat taat pun tak ada pahala, tak ada bagi. Itu dia kata, Ahmad dia kata sama dulu, sama dulu. Mu semayang bang lagu mana pun, tak sama je, tak ada pahala. Mu buatlah dosa selalu mana pun, sama je, tak ada dosa. Itu makna sama juga tu, faham tak? Itu mujizat. Betul tak kata tu? Nampak kan? Tu mujizat kalau tu. Lepas tu mari mana tu? La ilaha illallah tu mari mana? Dia kata, siapa-siapa mengucap la ilaha. Siapa-siapa mengucap la ilaha tu, ada mari mana? Kalau dia kata gitu, mari mana? Apa boleh kata gitu? Ambil daripada Quran tu. Kalau dia kata gitu ke Quran, la ilaha illallah. Nampak? Faham tak? La fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu ambil daripada Quran tu. Tapi hak mana? Hak berbuat dosa atau hak taat atau berbuat maksiat tu mari mana? Bukan ambil daripada Quran. Hak tu dia fikir mana? Fikir baik akal. Nampak tak? Tinggal Quran tu. Sama juga tu, tinggal Quran. Tinggal Quran, ambil akal aja. Nampak? Ambil akal tadi. Quran tinggal atau akal. Dah. Tu. Tu. Kemudian kalau mengesakan Allah Ta'ala dan percaya akan dia, cukup. Maka sekali-kali tiada surat atasnya dosa besar, tak dikira, tak ditulis atas dosa besar. Percaya je Tuhan. Ada? Esa kat Allah Ta'ala, tak syirikkan dia. Ada? Tak apalah, minum arak pun tak apa dah, zina pun tak apa dah, segala-segala taklif syarak tu semayang tak payah dah. Kalau tak khusyuk, ayah semayang tak apa dah. Semayang nak khusyuk dulu. Tak khusyuk, ada hipokrit. Ada. Tak boleh hipokrit. Salah. Ada. Itu misal kata. Maka jawab, iktiqaq yang demikian itu apa? Kufur. Na'udzubillah. Kufur. Apa mana kufur? Murtadun. Keluar pada Islam. Itu dia mana? Khuruj anil Islam. Murtadun. Na'udzubillah. Siapa-siapa mengucap la ilaha illallah tu, betul dah. Mengesahkan Allah Ta'ala tu betul dah. Perintah Quran. Tapi kat belakang tu tinggal Quran, buat Quran. Habis. Kerana apa kata kufur tu? Kufur tu mana kata kufur? Menyalahi di berapa nas Quran. Dengan mana banyak nas Quran yang menyatakan ada buat baik, buat taat, mengejarkan taat itu suatu kewajipan. Kewajipan apa? Kewajipan buat, tutup buat. Lepas tu meninggalkan maksiat tu kewajipan juga. Kewajipan apa? Kewajipan tutup tinggal. Dalil mana dalil dia? Tengok terang-terang Allah Ta'ala sebut, wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu dalil, salah satu dalil. Allah menyatakan tak, barang perkara apa yang Nabi bawa mari kamu daripada halal haram,
dan sebagainya. Ada. Maka kamu ambil, fakhuzuh, ambil sebagai ketaatan. Kan? Dan apa hak Nabi tegur daripada mu tu? 3. Wajib pun 3. Sebagaimana? Sebagai maksiat dosa. Tu. Dan kufur, intikad lagu kufur. Betul. Nah, kufur nak ayat tegang. Ayat dah, itu ayat. Kerana menyalahi nas Quran, hadis dan ijma'. Dan setengah mereka itu murji'ah. Iqtiqadnya ni cipul lagi iman ni, kepercayaan dia dalam hati. Dan pekerjaannya menyembah matahari dan bulan dan bintang. Ni lagu ni pula pasal dia. Iktiqad dia dan pekerjaannya menyembah matahari dan bulan dan bintang. Maka iktiqad dan pekerjaan yang itu kufur. Na'udzubillah. Tu dia. Pasal laguan yang ni, kalau menyembah bulan bintang, pasal laguan ni. Kalau ni zaman ni. Zaman ni apa yang menyembah bulan bintang ni mana? Agak juga. Kitab Torah ni dia bukannya boleh pakai zaman dulu je. Zaman ni boleh pakai. Nak tengok masalah ni menyembah matahari dan bulan dan bintang. Mana? Tengok iktiqadnya dan pekerjaannya. Mana amalan dia. Menyembah matahari dan bulan dan bintang. Tu. Atau kerjaan dia. Mana rupa tengok? Ada ni kalau zaman ni. Buatlah kerjaan laguan ni kalau buat ni. Menyembah bulan bintang. Kerjaan zaman ni agak orang laguan ni. Laguan ni pasal. Ni tengok, tu mikir tengok. Kalau zaman ni. Dia tak nampak, benda tak nampak. Bukan terang-terang, tak nampak. Sebab ini firqah daripada firqah orang yang mengaku Islam ni. Dia ada dia ikrar dia la ilaha illallah ni. Apa dah? Tapi menyembah dah. Kerjaan dia menyembah matahari dan bulan dan bintang. Mana? Apa misal ni kalau ni? Pertama lagi kalau nak tengok. Syirik lah, mana syirik. Ada. Kalau tok cat tu together budak-budak tu. Ada majusi ni. Orang buat air atas kepala, tak minum air kecil, alam budak apa tu. Waktu together tak ada. Tak ada dia kalimah la ilaha tak ada. Yang tegang dah. Pupuk dah. Memang together pupuk. Mana? Hak ni ada di lidah tu. Di mulut tu ada la ilaha illallah. Tapi pekerjaan menyembah matahari dan bulan dan bintang. Ada syirik khafi orang ni. Ya tak? Kalau tegak-tegak, boleh kata lalu dah pupuk. Ni orang panggil apa pasal kalau ni orang panggil apa? Ni pasal mana? Hak menyembah sistem komunis ni kalau ni. Ada. Hak menyembah sistem komunis ni kalau ni. Ada. Menyembah sistem komunis ni. Nampak tak? Hak duduk dalam tu duduk dalam happy ya. Tengok lihat apa duduk dalam happy. Menyembah sistem komunis. Dia panggil komunis bulan bintang kan ada kata topi dia. Nampak? Kalau learning faham tak? Tapi tuangnya bawa Islam. Bawa Islam. Tuangnya saya lah orang yang pertama yang akan bawa suara parlimen nak menghapuskan sistem. Tapi tuan ni bakal rupang ni Islam lah pilih. La ilaha illallah ada mulut pertama yang akan bawa dalam parlimen untuk petikan mahkamah syariah gini. Apa? Tapi tuan tu Islam nama pun Islam lah. Apa tak? Sebab tu Islam ni laisa
Ada laisa fil musamma. Islam ni bukanlah dia ada pada nama. Bukan pada nama, tapi pada amalan, iftiqah. Contoh, misal kata contoh. Ini apa pun contoh. Bank ni nama dia Hong Leong Bank. Lepas tu bank yang kedua ni nama dia Bank Islam. Contoh lah nak gina apa. Hak ni nama Hong Leong Bank. Akad dia akad cara Islam. Mudharabah cara Islam. Riba tak ada. Alah. Tapi nama Hong Leong Bank. Hak ni nama Bank Islam bisa kata. Tapi internet sekali ganda lagi pada bank konvensional. Bisa kata. Akad tak melalui akad sistem ujurah ke. Ada sistem mudharabah. Mana muamalah dalam tu betul-betul sistem Yahudi. Amalan Islam. Itu hukum tadi. Tapi orang yang nama Islam tak? Lepas tu Islam ni laisa fi musamma. Islam ni bukan pada nama. Nah, dalil mana tengok dalil? Nabi SAW masuk ke Madinah hijrah. Nabi bukan kena letak Madinah tu nama apa? Darul Iman wal Islamiyah. Dah. Simple nama. Tak ada langsung ciri Islam. Nabi kata Madinatul Munawwarah, bandar yang percaya. Kalau kau Melayu juga. Kalau bahasa baru, kota metropolitan lah. Mana? Orang dia nyanyi tak? Kota ibu kota. Ayolah, kalau gitu. Ada nama Islam tak? Ada? Tak ada langsung. Kota metropolitan lah kalau bahasa baru tak? Arab ayat Madinatul Munawwarah. Tapi amal apa? Islam yang paling maju, yang paling kukuh, paling kuat kali ialah zaman Nabi. Khairul Qarni. Baik-baik kamu tu ialah yang mengamalkan Islam pada zaman aku. Nabi kata, tak ada langsung. Tahu tak? Patutnya nak amal Islam, Nabi ketok lah. Madinatul Munawwarah ketok. Darul Islam wal Islam. Darul Ilmaniyah wal Islam. Sebab Nabi nak Islam, Nabi ni kekuatan Islam ni. Ada? Nak mendirikan sembahyang, nak buat amalah tu ni. Mekah tak boleh. Ada? Diperintah hijrah tu untuk apa? Nak bina jemaah tu, nak amal Islam ni. Nak ambil sembahyang, nak amal sembahyang jemaah, nak amal sistem Islam mereka ni. Kita letak lah. Dapat hari ni, boleh ni tak ada gangguan dah. Letak lah, letak benda. Darul Iman wal Islam. Tapi dah, Madinatul Munawwarah. Tak ada kena langsung dengan apa Nabi ni nak bawa. Nah, tu Islam ni bukan pada nama semata-mata. Bukan pada nama semata-mata. Tapi walaupun bukan pada nama tu mustahak penting juga. Kerana dia apa? Dia tanda ketinggian. Tanda ketinggian. Habis tu. Maka iktiqah dan pekerjaan yang itu kufur. Kerana firman Allah Ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi. Yakni jangan kamu sujud akan matahari dan bulan, dan sujud kamu akan Allah Ta'ala. Dan sujud kamu mana? Hendaklah kamu sujud akan Allah Ta'ala semata-mata dua. La ghairah, tidak yang selainnya. Nampak? Itu faham itu kan? Dan sujud kamu akan Allah mana? Baring mana itu tadi tak jawi. Tak jawi dah ada baring. Nanti boleh baca. Kami boleh, kamu boleh. Dan sujud kamu, yakni hendaklah sujud kamu, yakni semata-mata akan Allah Ta'ala, la ghairah, bukan selainnya. Tak ada yang selainnya. Sujud sini boleh pakai buat mana? Satu makna sujud sungguh lah. Sujud hakiki. Makna apa? Apa makna sujud? Menghantarkan dahi kepada kelantang. Makna sujud. Itu sujud. Maksud kata sujud ni menghantarkan dahi kita kelantang. Ada? Ataupun dengan makna kinayahnya, sindirannya, sujud sini makna tubuh ikut sistem ulang bintang komini. Tu dia, habis. Sistem bintang lah. Ulang bintang tau.
hak tak menurut Quran dah. Ha. Kalau kita panggil dia kalau bulan. Ha. Kita ni nyokopak ni kita. Bulan besar tu. Besar bulan segitu je. Panggil bulan semata tak? Kalau Arab tak. Ha. Arab kalau daripada satu hari bulan, awal bulan hijrah ni dah. Ha, masuk sampai ke 5 hari bulan tu, awal bulan tu lah. Ha, mula-mula tu dipanggil Al-Hilal. Hilal. Al-Hilal. Kalau daripada 5 hari bulan tu pula sampai ke 12 hari bulan tu, dia tak panggil hilal dah. Dia panggil apa? Al-Qamar. Al-Qamar. Apa? Lepas tu daripada 13 hari bulan sampai kapan? Kalau kata bulan ni 29 atau apa 30, dia panggil apa? Al-Badru. 3 tu. Tu beza tu nak tahu. Ada? Kadang-kadang kita tengok Quran sebut kata Al-Qamar, kadang-kadang Al-Badru, kadang-kadang Wal-Hilal. Benda apa? Ke mana ni dah? Al-Hilal bulan juga. Ada? Ni malaikat ni. Ni muka dah siapa dah bertanya kena panggil apa? Al-Badru. Pulang-pulang boleh kan? Dulu Al-Hilal dia 1 hingga 5 tu. Tak apa nak besar kan? Ada? Ni boleh lah. Ni bulan habis titik tu dia panggil mana? Al-Badru. Penuh boleh dah. Apa? Sungguh ni ada banyak ni. Tu bulan ni sungguh ni. Dah sebaru-baru tak sungguh-sungguh juga. Ayat dah. Kita tahu sikit. Tak berubah dah tu. Kalau di daerah tu dah. Mulai sama lah. Mulai mana? Ni mulai Al-Badru. Penuh sungguh. Dulu Al-Hilal. Orang sikit. Lepas tu, baru-baru ni. Tu dia panggil Al-Qamar. Tengah tu. Mana? 2-3 negeri tu ni tak dipanggil Al-Qamar. Lain ni boleh sampai dah. Bertopok kan? Dia panggil Al-Badru. Penuh molek dah tu. Terai molek. Dia Nabi kita diibaratkan dengan Al-Badru. Tala'al badru alaina. Kenapa? Nabi SAW ni keindahan, keelokan rupa parahnya sebagaimana bulan yang tengah ngamar penuh. Maka dikatakan Nabi ni, ditasbihkan Nabi ni, diserupakan Nabi dengan mana? Dengan Al-Badru mana? Pada pihak bulan penuh. Kalau kita tengok comel kan? Jangok kan? Tengok bulan 13. Comel. Tengok bulan hilal tu mana? Tak apa nak ni. Tengok Al-Qamar apa? Tapi bila tengok bulan dah 13, boleh mana ni comel. Al-Badru penuh boleh. Tu. Maka Nabi kita ditasbihkan demikian. Tala'al badru alaina. Thaniyatul wada' wa tabasyukuru alaina mada'a lillahi da'a. Habis. Lagi? Sambung mana pula? Berhenti mana tu? Tadi pun jadi tadi. Mana? Mana yang tadi berhenti? Kamu dah pulang. Baik. Dan setengah mereka itu yakni Al-Murji'ah adalah i'tiqadnya bahawa tiap-tiap orang yang hadir di dalam hati. Bayang daripada kata hadir. Apa hadir dalam hati tu? Bayang, iaitu kenyataan. Dia tiap-tiap orang yang hadir. Apa hadir? Mana bayang kenyataan. Benda perkara apa orang yang hadir dalam hati? Di dalam hati daripada khawatir kebajikan atau kejahatan. Jawab di mana? Jawab dia harus kita mengerjakan dia di mana? Dia khawatir tu. Sama ada khawatir kejahatan atau khawatir kebajikan. Harus. Apa? Faham mana? Mana dia faham nak mana? Benda apa? Ini ayat benda apa ni? Ibarat kita ni. Ustaz. Kat ni Ustaz.
dekat ni. Apa tu tanya tadi? Tadi dekat la tasjudu lisyamsi walal qamari wasjudu lillah. Sampai kat masuk. Tapi tak hang ni duduk di mana? Betul lah pasal tu. Dia sepatutnya lepas tu dah Itu kita tanya test tu. Oh. Koyak ni. Sebab coding kita tak jauh ni patutnya coding ni kampung. Di tempat ni. Kalau cakap kat ni kita tak dengar. Cakap Oh. Mak mak dia atas tak. Siap pak dah. Tak apa tenang. Apa tenang. Saya dah dia. Lagi kita tak ada. Stesen lagi. Tak apa boleh dia jalan. Dia jalan dia. Kena tiup angin dari tu. Ini kena tiup angin dia balik. Balik kita baca. Kita tadi mana stesen kita? Ini juga ni. Pegang. Nak lagi. Tak berapa. Tu. Ya. Apa semua? Dia kena tetap atas ni. Kan? Dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahawa Allah Ta'ala jauhar atau Arab. Jauhar ni dia panggil jirim yang tak boleh belah bagi. Jauhar, boleh gitu. Maknanya jauhar ni suatu jirim yang tak boleh belah bagi. Macam mikroskop tak boleh belah bagi. Atau Arab. Arab ni apa dia Arab ni? Macam ni. Macam putih duduk di dinding ni. Dia panggil Arab. Ataupun panjang hak duduk di kita ni. Dia panggil Arab. Ataupun bulat hak duduk di hijab tu dia panggil Arab. Arab ni sifat bagi makhluk. Arab ni sifat bagi makhluk. Boleh gitu. Tu setengah dia. Setengah. Tujuan Murji'ah. Tuhan ni jauhar. Apa makna jauhar? Tak boleh belah bagi. Tu Murji'ah. Ada profesor yang dia panggil Mujassimah tu. Hak tu Tuhan ni mana? Tuhan ni berjising. Kalau Islam tu bagaimana jising lain? Cuma dia tolak saja. 3 kali dia tolak. Tuhan ni berjising. Ada? Jising tu apa? Kalau Islam tu bagaimana jising yang lain? Cuma tolak mana? 3 tolak kenapa? Tak ada janggut, tak ada pusat, tak ada pistol atau bukit. Berapa? Kalau ada janggut, Tuhan ni jadi mana? Tua muda. Dan ada janggut tua muda. Kalau ada tali pusat, Tuhan ni beranak. Dia tak ada dalam tali pusat, dia kena beranak. 3. Kalau ada kemaluan, Tuhan ni ada jantina. Dia Nabi tu 3. Hak lain dia ada tangan-tangan lah. Nah. Mata-mata. Nah. Dengan mana anggota. Itu dia panggil Mujassimah. Lepas tu, selagi musyabbihah. Musyabbihah yang menyerupakan Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Itu dia panggil musyabbihah. Tuhan ni serupa. Serupa ni. Serupa gini. Serupa gitu. Tapi tak sama. Pulau. Tapi tak sama dengan makhluk. Tuhan ni ada mata lah, tapi tak sama dengan makhluk. Gitu pula dia bagi musyabbihah. Hal ni tak, kalau Mujassimah, Tuhan ni dia sendiri. Mana apa? Boleh belah bagi. Nampak? Itu dia panggil Mujassimah musyabbihah. Kalau Murji'ah ni, Tuhan ni jauhar. Apa makna jauhar? Tak boleh belah bagi. Mikroskop, halus sungguh. Kalau besar-besar sungguh tak boleh belah bagi. Ada. Kalau besar dia tak panggil jahar, dia panggil jirim. Dan jauhar ni makna mikroskop, halus. Tak boleh belah bagi. Tu. Lepas tu, atau Arab. Arab ni sifat makhluk. Seperti kata, tengok antara mani dengan gula. Mana sifat, mana zat. Gula tu zat. Mana lepas tu mani yang duduk di gula tu dia panggil Arab. Boleh dia panggil Arab, sifat bagi gula. Nampak tak? Jadi sifat ni umum bahasa dia. Kita nak sebut sifat boleh kita nak pakaikan di zat coding Allah Ta'ala.
Boleh nak pakai di makhluk. Tapi bila sebut kata arwah, tak boleh pakai di Tuhan. Hanya khusus pakai di makhluk. Tak boleh kata Tuhan tu berarwah. Sebab apa? Supaya kita dulu. Beranuk. Awak beranuk tu besar macam ni ke? Jawab kecil. Lepas tu ni besar. Apa dia panggil tu? Arwah tu. Besar kecil. Awak duduk di kita. Berubah tu lah. Itu arwah. Arwah. Tengoklah dia dulu. Lada mula-mula tak ada. Nah, warna hijau. Apa? Berubah warna hijau. Tu dia panggil arwah tu. Berubah. Sifat benda baru. Nampak? Sifat tu lagu tu arwah tu. Berubah gitu. Naik, atas, bawah, kiri, kanan, turun, mari, dekat. Itu semua arwah tu. Dia panggil dah. Dekat, jauh, atas, bawah, kiri, kanan, dalam, luar. Arwah berlaku. Kalau biasa lagu tu dah. Makhluk baru berlaku. Tapi Murji'ah kata tu mereka adalah i'tiqadnya bahawa Allah Ta'ala, mana zatullah tu, jauhar atau arwah. Tu betul je. Tuhan ni jauhar atau arwah. Kalau tak arwah, jauhar. Kalau tak jauhar, arwah. Maka i'tiqad mereka tu kufur. Na'udzubillah min dzalik. Okey, lagu tu kufur. Dah. Sebab tu wajib sangat kita belajar ni. Belajar. Wajib sangat kita belajar tahu sifat-sifat Tuhan. Supaya apa? Sebab apa jadi wajib sangat kita belajar kenal sifat-sifat Tuhan ni? Ijma' ulama mewajibkan atas tiap-tiap orang-orang ni belajar. Paling kurang hak minimum dia kenal sifat-sifat Tuhan, qadar 20 sifat yang wajib bagi Allah. Dan kenal 20 sifat yang mustahil atas Allah. Dan kenal satu sifat ada yang harus pada Allah. Dan begitu juga hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkandung dalam kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 50 akidah. Hak wajib kita belajar. Lepas tu tak, saya tak mau belajar 20 sifat ni. Saya nak belajar hak 99. Boleh tak? Boleh. Tak masalah. Boleh. Tapi kena siapkanlah perbahasan ni. Buatlah perbahasan ni. Daripada Quran. Yang mufakat mengakal. Tapi kalau mengaji sebab tu senang tau. Apa? Sebab sudah siap dibuat oleh para ulama. Ada? Boleh. Kalau kita ahli Quran, ulama semua. Boleh. Tak masalah. Buatlah. Saya nak kenal Tuhan dengan asma husna dia. Boleh. Tak masalah. Nak kenal nama je. Nak kenal belajar Tuhan melalui nama. Boleh. Tak masalah. Tapi buat keluar perbahasan dia berlaku. Buat keluar. Dan keluarkan. Bila sebut kata bila sebut kata Esa Tuhan tu mesti ternapi 2 kam. Satu kam muktasir, satu kam mufasir. Dengan belajar asma husna tu boleh dah waktu baik ni. Nanti jawab kam muktasir dengan kam mufasir. Supaya nak membezakan Tuhan tu dengan makhluk. Kewajipan atas kita belajar tu kenapa? Supaya kita tak salah letak sifat-sifat yang mustahil atas Allah. Macam Murji'ah ni. Tengok. Dia letak sifat mustahil atas Allah. Apa? Tuhan ni bersifat dengan jauhar. Tuhan ni bersifat dengan arwah. Mustahil ni. Kenapa? Jauhar arwah ni. Jauhar wajib mengambil lapang. Tak boleh terima akal kita. Jauhar tak mengambil lapang walaupun dia halus. Dah. Dia wajib mengambil lapang. Untuk qadar meluluhkan diri dia. Maknanya apa? Bila sebut kata dia wajib mengambil lapang, iaitu dia bertempat. Tempat tu apa tempat-tempat ni? Tempat-tempat ni ada. Maknanya baru. Dah faham? Bila kata baru, dia tu masuk alam. Tiap-tiap alam dia berubah. Bila berubah, nanti jadi alam ni baru. Tiap-tiap benda yang baru, pasti ada yang menjadikan. Agar kita tak nak terima tiap-tiap benda baru, tak ada yang menjadikan. Boleh tak terima akal kita? Tak boleh nak terima, putus akal kita. Mengisbak, menetap, maksudnya tiap-tiap benda baru, pasti ada zat yang qadim, zat yang esa menjadikan. Itu akal hukum. Nampak tak? Akal hukum gitu.
afala tubsiru. Dan pada diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Tak renung, tak mikir pada diri kita ni ada tanda-tanda wujud Tuhan tu ada. Tanda-tanda wujud Tuhan tu ada di diri kita. Mana tanda-tanda dia? Tanda wujud. Tanda dalil. Dalil hak ijmali, bukan hak tafsili. Nah, luar pada kita, luar pada kita. Luar pada kita. Mana dalil kata Tuhan tu wujud? Diri kita. Mana dalil kata Tuhan tu bersifat dengan bapa? Diri kita. Mana dalil kata Tuhan tu bersifat dengan kitab sedia? Diri kita. Mana dalil kata Tuhan tu bersifat dengan hayat? Diri kita. Tu cari tengok. Tu mikir. Diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tu tengok. Tu mikir. Mikir tengok. Dalil. Tengok lubang hidung. Tengok lubang hidung kita. Lubang hidung kita semenjak kita lahir sampai hari ni rajin katut tak? Tak rajin katut. Dengan makna apa? Tak bertambah daging. Tapi di punggung kita tengok. Apa tahun lepas 3 kilo, tahun ni 5 kilo, bertambah daging. Tumbuh sokong lah mana di punggung ni. Tapi bapa di lubang hidung tak tumbuh-tumbuh daging. Di punggung tumbuh semua. Tengok. Kita ni kata dia lubang hidung ni penting ni lubang hidung kita ni 2 minit tak sedup udara oksigen. Tak masuk dalam baru. Mampukah? Mampukah? Tak. Tapi tak tumbuh daging. Tak tumbuh di lubang hidung. Tak tumbuh katut. Tak nak nyamuk. Tapi di punggung tumbuh. Apa di lubang hidung tak tumbuh? Patutnya di punggung tumbuh, di lubang hidung pun tumbuh juga lah daging. Itu dalil ijmali kita. Nak kata, ya ada Tuhan tu wujud. Dah, yang mentadbir. Yang mengurus. Itu dalil. Dalil ijmali dipanggil. Apa? Tu dalil akal kita kan. Akal kita terima. Tak boleh nak nafi dah akal kita. Isbat lalu. Itulah dalil. Dalil kata lubang hidung dah terbuka sama tak tumbuh daging. Walaupun tempat lain tumbuh daging. Di hidung lubang hidung tak tumbuh daging. Tu dalil. Ijmalinya ada Tuhan yang mentadbir. Ada Tuhan yang menguruskan. Habis. Yang bukan Tuhan tu bersifat arah atau jauhar. Maka iktiqaq yang bukan itu kufur tu. Kufur tu. Apa kufur? Kata kufur dia. Dalil. Kerana firman Allah Ta'ala. Ni, muafakat ni. Akal kita pun kata Tuhan tu bersalahan. Tak terima akal kita Tuhan ni serupa gini. Ataupun ada benda lain serupa dengan Tuhan. Ada? Perbuatan Tuhan semua serupa dengan perbuatan yang begini. Dan perbuatan yang begini, zat lain pada orang tu serupa dengan perbuatan Tuhan. Tak boleh terima akal kita. Putus. Wajib Tuhan ni bersifat dengan mukhalafah, bersalahan dengan tiap yang baru. Dan mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada sebagai seumpama. Dia panggil napi tu kalau ngaji menghalusi dah, tapi tak faham menghalusi. Napi laisa, tiada, artinya tiada. Bila lagi tak ada tu? Bila lagi tak? Semenjak azali lagi. Tuhan tu tak serupa, leni dah sampai bila-bila. Tu makna laisa. Napi dengan laisa tu. Ada pun kalau napi dengan la lain. La kamitslihi syai'un lain tu. Nampak tak? Bila sebut kata laisa, lain mana? Kalau Allah Ta'ala guna la kamitslihi syai'un, tiada seumpamanya sesuatu pun. Biasanya gini, la syai'un kamitslihi, biasa gitu. La syai'un kamitslihi, biasa gitu. Tapi tengok Allah Ta'ala guna usul mana? Laisa kamitslihi syai'un. Gila letak isim laisa di top belakang. Tu dia beri faedah lain tu. Nak beri faedah mana? Beri faedah spesifik tu, khusus, simpan. Nak ayat hakikat semua Tuhan ni tak menyebut sesuatu pun, dan tiada sesuatu menyebut Tuhan pada hakikat. Sama ada mana? Pada zat, pada sifat, perbuatan. Tak serupa.
Tiba-tiba kita kata Tuhan duduk dalam. Pak, bila kata duduk dalam ni, dalil mana? Mana dalil tu? Isra Mi'raj. Dalil. Nabi naik itu pun. Itu bukan dalil, dia panggil tu syubhat dalil. Syubhat dalil. Bukan dalil, dia panggil syubhat dalil. Langit-langit ni benda apa? Tu ayat dalil. Langit-langit ni benda baru. Apa? Pak, dalil lagi mana? Laisa Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Sebut itu pula. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Bermula Tuhan yang Maha Pemurah tu bersifat dengan Rahman tu di atas arah. Lepas tu masa Nabi SAW naik tu di jumpa Allah. Lepas tu masa Nabi Musa kecek di Tur Sinai tu, Tuhan duduk mana pula? Masa tu duduk di bumi pula. Dah butuh ke Tuhan? Sedangkan kita bayar dah. Kalau turun naik turun ni sifat apa? Arok. Ubah-ubah dah. Arok. Arok ni apa? Baru. Apa baru dia? Sifat makhluk. Tu muafakat dah ayat tu dengan Quran. Tak muafakat dengan akal. Jadi akal kena paling kena bagi makna muhkam. Mana makna muhkam? Laisa kamitslihi syai'un. Ni makna muhkam. Mana ayat apa yang sebut tu? Muhkam dia apa? Hak tu zahir, hak tu dia panggil syubhat dalil. Hak tu syubhat dalil dia panggil. Ma yuzannu dalilan wa laysa bidalil. Benda kita sangka-sangka dalil tapi dia bukan dalil. Soalan mana? Kita tengok alang-alang. Tengok gapo? Pantai mana naik highway. Duduk atas highway pada tengah hari kan? Nampak buang-buang. Dah molek saja. Aku ni sampai depan aku itu gigi tak ada. Soalan gitu. Gitulah ayat-ayat mutasyabih. Tengok, dalil. Walau bukan dalil. Itu tengok. Walau bukan. Itu dia panggil syubhat dalil. Ambil. Tu dia. Dah ambil. Kalau pakai lah, buat apa? Makna Tuhan ni mana? Lem ni tak serupa. Asal dosa serupa dengan makhluk. Nampak tak? Kalau pakai lah. Ataupun mula-mula ni, ada permulaan. Tapi tak ada habis, serupa dengan makhluk. Kalau pakai lah. Tapi bila sebut kata laisa lain mana tu? Mana apa? Azali lagi tu. Di azali tu, sampai lah ni. Dan sampai bila-bila pun. Tuhan tu tidak ada sesuatu pun yang menyamuinya. Pada zat, sifat dan af'al. Dan begitu juga tak ada sesuatu pun yang menyamai dengan zat Tuhan, sifat Tuhan dan af'al Tuhan. Artinya tiada sebagai Allah Ta'ala suatu dua pun dan setengah mereka itu adalah etika. Wallahu ta'ala alam. Tanya pada dah. Semaya akhlak. Semaya ajak sikit Semaya ajak sikit. Lepas tu tali kan? Semaya ajak sikit, tali sikit.